Hai murid-murid, kembali lagi kita ke kelas Bahasa Melayu dengan Cikgu Audrey. Okey, hari ini kita akan belajar topik kata tanya. Kata tanya apa? Apa是什么? Kita selalu guna kata tanya ini kan? Apa itu? Apa ini? Jadi, murid-murid tahu apa itu apa. Jenis-jenis soalan yang menggunakan kata tanya apa seperti apakah itu? Apakah nama kamu? Makanan kegemaran kamu apa? Jika kata tanya digunakan di hadapan, selepas kata tanya itu, murid-murid kena letakkan kah. Sebagai contoh, apakah itu? Jika kata tanya digunakan di belakang, sebagai contoh, makanan kegemaran kamu apa? Yang ini kah tak perlu ditambah. Kata tanya siapa? Sui? Siapakah guru kamu? Siapakah lelaki itu? Murid yang paling rajin siapa? Jadi, kata tanya siapa digunakan bila kamu nak tanya tentang orang. Jadi, jawapan dia mesti orang. Sebagai contoh tadi, siapakah guru kamu? Cikgu Ling ialah guru saya. Siapakah lelaki itu? Lelaki itu bapa saya. Bapa saya tu orang. Murid yang paling rajin siapa? Murid yang paling rajin Ariana. Ariana pun orang. Nama kawan kamu. Kata tanya bila. 什么时候还是几时? Bilakah kamu tidur? Bilakah sekolah bermula? Ujian matematik bila? Kata tanya bila, 什么时候 digunakan untuk menanya tentang tarikh ataupun masa. 如果你想要知道日期还是时间，你就用 kata tanya bila. 比如说, bilakah kamu tidur? Saya tidur pada pukul 9 malam. 9 malam ialah masa, 时间. Ataupun saya tidur pada waktu malam. Waktu malam juga ialah masa. Bilakah sekolah bermula? Sekolah bermula pada bulan Januari ataupun pada 2 Januari. Januari
Dan 2 Januari itu ialah tarikh, masa. Oleh itu kita guna kata tanya bila. Kata tanya di mana? Nali? Di manakah rumah kamu? Di manakah balai polis? Abang kamu belajar di mana? Kita guna kata tanya di mana, nali, untuk menanya tempat. Okey. 问关于到地方. Sebagai contoh tadi, di manakah rumah kamu? Rumah saya di Bandar Baru Semariang. Bandar Baru Semariang itu ialah tempat. Di manakah balai polis? Balai polis itu ada di hadapan jalan besar. Hadapan jalan besar itu tempat. Ataupun balai polis itu di sebelah kedai buku. Sebelah kedai buku ialah tempat juga. Okey. Abang kamu belajar di mana? Abang saya belajar di SMK Stampin. SMK Stampin itu tempat juga. Ataupun abang saya belajar di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur juga ialah tempat. Jadi, di mana digunakan untuk menanya tempat. Kata tanya mengapa? 为什么? Mengapakah dia menangis? Mengapakah sekolah ditutup? Cikgu marah dia mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanya sebab. Kalau kamu rasa curiga, apa yang berlaku, mengapa? Kamu guna kata tanya mengapa. Mengapa 是拿来用在你想要知道原因的时候，你想要知道为什么一个东西发生的时候，你就要用 mengapa. Okey, yang pertama, mengapakah dia menangis? Dia menangis kerana terjatuh. Bila kamu nampak perkataan kerana di dalam jawapan, biasanya kata tanyanya ialah mengapa. Mengapakah sekolah ditutup? Sekolah ditutup kerana ada masalah apa? Masalah COVID sekarang. Kerana ataupun sebab. Bila jawapan ada dua perkataan ini ataupun salah satu, kerana, sebab, kita guna kata tanya mengapa. Cikgu marah dia mengapa? Cikgu marah dia sebab dia tidak membuat kerja rumah. Jadi jawapan ada sebab. Jadi itu ialah kata tanya mengapa. Kata tanya bagaimana? 怎么还是怎样? Okey. Bagaimanakah kamu datang? Bagaimanakah masak nasi? Pertandingan itu bagaimana?
Kata tanya bagaimana digunakan apabila kamu hendak tahu cara ataupun langkah-langkah sesuatu. Sebagai contoh, bagaimanakah kamu datang? Saya datang dengan menggunakan bas. Dengan ialah clue kepada kata tanya bagaimana. Bila kamu ada nampak perkataan dengan di jawapannya, ini adalah kata tanya bagaimana. Nombor 2, bagaimanakah masak nasi? Kamu boleh masak nasi dengan menggunakan periuk nasi. Tengok, ada lagi perkataan dengan. Pertandingan itu bagaimana? Pertandingan itu sungguh menarik. Yang ini walaupun tak ada perkataan dengan, kamu nak tahu situasi dia, nak tahu apa yang berlaku. Jadi, pertandingan itu bagaimana? Sungguh menarik. Muka surat 87 di dalam buku teks kamu, ini ialah satu petikan tentang ciptaan hebat. Apa ciptaan itu? Ialah telefon. Ada yang telefon kena guna wire. Lepas itu ada yang telefon mudah alih. Telefon bimbit yang hitam dan putih saja skrin dia. Lepas tu ada juga telefon yang terkini iaitu telefon yang mana kita boleh memuat turun aplikasi dan muzik, permainan. Mari kita baca dialog Fendi dengan Sandra. Sedia murid-murid? Mesti baca ya. Ada baca, baru dapat perbaiki, baru dapat tingkatkan kemahiran berbahasa Melayu. Okey. Sedia? Itu buku apa? Itu buku tentang inovasi telefon. Siapakah pencipta telefon? Pencipta telefon ialah Alexander Graham Bell. Bilakah beliau mencipta telefon? Beliau mencipta telefon pada tahun 1876. Terdapat latihan kata tanya pada muka surat ini. Ada 3 soalan kan? Mari kita berlatih bersama-sama. Nombor 1. Yang menelefon kamu tadi. Apakah kata tanya yang sesuai? Adakah apa, siapakah, atau bilakah? Ya, jawapannya ialah siapakah. Nombor 2. Keistimewaan telefon pintar. Apakah kata tanya yang sesuai? Ya, jawapannya ialah apa. Soalan ketiga. Kamu menelefon Guan Hong.
Apakah kata tanya yang paling sesuai di sini? Ya, jawapannya ialah bilakah. Memandangkan kelas kita 2 jam hari ini, cikgu akan meneruskan pelajaran dengan kata perintah. Hari ini kita akan belajar 3 jenis kata perintah, iaitu yang pertama ialah sila. Kedua, tolong. Ketiga ialah jangan. Kita akan menonton satu video oleh seorang cikgu yang akan menerangkan bagaimana menggunakan kata perintah ini. Mari kita tonton bersama-sama. Hello， 大家好，我是 Teacher Philip， 欢迎回到我的教学影片。OK， 那么今天这一部影片呢，是要教大家怎样去分清楚 kata perintah。OK， 这3个词语 sila、jemput 还有 tolong。Right，sila、jemput、tolong 在华语我们都是讲请。OK， 它是请的意思。那么它们的用法、它们的差别是在哪里 ？OK， 今天就由我 Teacher Philip 来为你解答。OK， 那么我们就先说一下希腊。希腊是比较尊重、比较尊敬的请 ，OK， 是比较属于那种正式场合使用的。OK， 我举个例子 ，sila makan，sila beratur，sila duduk，sila masuk。OK， 这些通常是在正式场合的时候呢，比较尊重、比较有礼貌的。OK， 我们就用希腊，而且希腊是没有请求人家帮忙的成分 ，OK， 它是没有帮忙的成分啊 ，right？ 那么jemput又是什么意思呢？jemput的意思是出自于邀请 ，OK， 它是出自于邀请 ，OK， 它也没有请求帮忙的 ，OK， 我举一个例子 ，jemput ke rumah saya，kata Aileen kepada Mei-Ling，Aileen 对 Mei-Ling 说 ，OK， 我邀请你来我的家。OK， 那么第二句我们再看一下 ，jemputlah makan roti canai kata Philip kepada Stella，right？ Philip 跟 Stella 讲什么 ？OK， 我邀请你吃这一片roti canai，jemputlah makan。OK， 那么 jemput 是出自于邀请，它也是没有请求帮忙的，也是没有任何帮忙的成分 ，Alright？Tolong 是有请这一个人家帮忙你的成分。我举一个例子 ，OK， Adik， tolong tuangkan saya segelas air，right？ 弟弟帮我倒一杯水 ，OK， 那么弟弟真的有过来帮我倒一杯水，所以他真的有帮我做事情。这个时候我们就讲 tolong，right？ 那么我们再看第二个例子 ，OK， Ma。Tolong berikan sebungkus nasi lemak。OK， 妈妈帮我买一包这一个辣死你嘛 ，Alright？ 那么最后我的妈妈会帮我买的吗？那么妈妈帮我买回来，我就讲 tolong 哦 ，Alright？ 那么在这一边，我请我的妈妈帮我买这一个 nasi lemak 是有帮忙的成分 ，Alright？ 所以我再总结一下 ，sila 是比较有尊重的、比较有礼貌的请，然后它是没有帮忙的成分。没有帮忙做事情的成分 ，jemput 是邀请，也是没有请求帮忙 ，OK？ 那么 tolong 是有请别人帮忙你做事 ，alright？ 比如讲说 tolong ambilkan saya， senaskah surat khabar， 有帮忙我拿这个报纸吗？所以是有帮忙的成分。OK， 那么今天的影片我就教到这里啦 ，OK？ 如果你觉得这一部影片对你有帮忙的话，有帮助到的话，麻烦你按赞、按分享 ，OK？ 我们下一部影片见，拜。Muka surat 88. Lampu meja istimewa. Mari kita baca petikan itu bersama-sama.
Guan Hong mengikut ayahnya ke pasar. Dia ternampak sebuah lampu meja yang istimewa. Bentuk lampu itu sungguh unik. Lampu itu boleh dilipat dan mudah dibawa ke mana-mana. Selain itu, lampu itu boleh menunjukkan tarikh, masa dan bacaan suhu. Guan Hong amat tertarik. Dia membaca arahan tentang penggunaan lampu itu. Di muka surat 88, terdapat 3 ayat dengan tempat kosong. Kita perlu meletak kata perintah yang sesuai ke dalam tempat kosong ini. Mari kita lihat nombor 1. Gunakan lampu meja dengan cermatnya. Adakah kita guna sila, tolong ataupun jangan? Okey, yang pertama ialah sila gunakan lampu meja dengan cermatnya. Nombor 2, letak lampu meja di tempat yang sesuai. Kata perintah yang sesuai ialah tolong. Sebab kamu nak minta pertolongan, minta bantuan seseorang untuk meletak lampu meja itu. Jadi kamu guna kata perintah tolong. Nombor 3. Petik suis lampu meja dengan tangan yang basah. Kata perintah yang sesuai ialah jangan. Jangan bermaksud tidak boleh buat. 不可以. Jadi, kalau tangan kita basah, boleh tak petik suis lampu meja? Tidak boleh. Mengapa? Nanti mungkin akan terkena renjatan elektrik.